Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, saya Cikgu Syuhaida akan mengajar kamu Bahasa Melayu Tahun 5, Unit 13, Sikap Bertanggungjawab. Tajuk kita ialah Kem Jati Diri. Apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Objektif pembelajaran kita hari ini ialah murid dapat mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap bahan yang diutarakan. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 5, muka surat 98. Sekarang, mari kita teliti bahan rangsangan yang diberikan di dalam buku teks Bahasa Melayu, muka surat 98. Kem Jati Diri. Alif dan rakan-rakan terpilih untuk menghadiri Kem Jati Diri anjuran sekolah mereka. Dalam risalah program itu, terdapat maklumat untuk bakal peserta. Kem Jati Diri. Stesen 1. Sabtu pagi, pengisian program. Ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki. Objektif, melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Stesen 2. Sabtu petang, pengisian program, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia. Objektif, melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Stesen 3. Ahad pagi, pengisian program, aktiviti cintai bahasa, seni dan budaya dan simulasi budaya. Objektif, melahirkan murid yang berjati diri tinggi melalui ilmu bahasa, seni dan budaya. Sekarang, mari kita lihat pula perbualan di antara Cikgu Zakwan, Afifi, Kaijun, Sofia dan Tinesh. Kata Cikgu Zakwan, Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam Kem Jati Diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Balas Afifi, saya memilih program di stesen ketiga sebagai pilihan pertama. Saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya terhadap kebudayaan warisan negara. Kemudian Cikgu Zakwan berkata lagi, pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Balas Afifi, kalau kamu tengok dalam perbualan tersebut, Afifi diminta untuk menjawab pertanyaan Cikgu Zakwan. Kita sambung lagi bacaan perbualan ini. Cikgu Zakwan, apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Kemudian Kaijun pula perlu menjawab soalan daripada Cikgu Zakwan. Seterusnya, kata Sofia, pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana, jadi kita kena sambung kerana apa? Pada pandangan kamu, apa yang Sofia akan katakan? Akhir sekali, kata Tinesh, menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah yang ini, Tinesh punya pandangan dan kamu perlu membayangkan apakah pandangan Tinesh. Sekarang, kita akan cuba memberi respon terhadap soalan-soalan yang diberikan oleh Cikgu Zakwan kepada murid-muridnya. Soalan pertama yang diajukan oleh Cikgu Zakwan ialah, pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Yang akan menjawab soalan Cikgu Zakwan ialah Afifi. Jadi Afifi perlu memberi pendapat mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda. Macam mana kamu nak dapatkan jawapan bagi soalan ini? Kamu boleh merujuk semula bahan yang diberikan di dalam buku teks. Kalau kamu lihat ada risalah program yang diberikan. Ada stesen 1, stesen 2 dan stesen 3. Setiap stesen mempunyai objektif yang tersendiri. Jadi, kamu boleh ambil mana-mana objektif, kemudian bina ayat berdasarkan objektif yang diberikan. Walau bagaimanapun, cikgu akan bantu kamu
untuk jawapan Afifi kepada Cikgu Zakwan. Contoh jawapan yang boleh diberikan ialah, pada pandangan saya, program jati diri penting kepada generasi muda kerana program tersebut dapat melahirkan insan yang mempunyai semangat cintakan negara. Sebagaimana yang selalu kamu lakukan, setiap kali kamu menjawab soalan, perlu menggunakan ayat lengkap. Iaitu, kalau ditanya pada pendapat kamu, jawapan awalnya ialah pada pandangan saya atau pada pendapat saya. Kemudian barulah kamu utarakan pandangan kamu. Macam yang ini, kita boleh lihat, pada pandangan saya, program jati diri penting kepada generasi muda kerana program tersebut dapat melahirkan insan yang mempunyai semangat cintakan negara. Okey, kalau yang ini sebenarnya kalau kita tengok ialah objektif kedua, iaitu stesen kedua. Sekarang, mari kita lihat pula pertanyaan Cikgu Zakwan kepada Kaijun. Tanya Cikgu Zakwan, apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Jadi, kamu perlu bantu Kaijun menjawab soalan Cikgu Zakwan. Yang Cikgu Zakwan tanyakan ialah, jika tidak mempunyai jati diri yang kukuh, apa yang berlaku? Sebelum kita menjawab soalan ini, kita perlu tahu apakah itu jati diri. Apa itu jati diri? Jati diri ialah satu sifat unik seseorang dari aspek adat, bahasa, budaya ataupun agamanya. Dan sifat tersebut berakar di dalam dirinya sehingga tidak boleh diganggu-gugat ataupun boleh dipengaruhi oleh budaya asing atau budaya lain. Jadi sekarang kita akan cuba bantu Kaijun menjawab soalan Cikgu Zakwan. Saya ulang sekali lagi, soalan Cikgu Zakwan, apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Jawapannya ialah, jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, kita akan mudah terpengaruh kepada budaya asing yang tidak baik dan kurang cocok dengan budaya kita. Sebagai contoh, kita ada budaya kita sendiri. Contohnya, sekiranya kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita akan menyapa dengan hormat. Kita akan panggil mereka dengan gelaran yang menunjukkan kita hormat kepada mereka. Contohnya, jika kita jumpa orang yang lebih tua, kita akan panggil Pak Cik, Mak Cik, Datuk, Nenek, walaupun mereka itu bukanlah Pak Cik, Mak Cik atau Datuk Nenek kita sendiri. Tapi oleh kerana usianya yang lebih tua, kita akan panggil gelaran yang sesuai. Tapi budaya ini tidak berlaku di negara barat. Di negara barat, mereka akan memanggil orang yang lebih tua, terutamanya yang tidak berkaitan dengan diri mereka atau tiada ikatan kekeluargaan dengan mereka, dengan panggilan nama. Jadi budaya masyarakat barat tersebut tidak sesuai dengan budaya kita di Malaysia. Kita lebih menghormati orang yang lebih tua dengan panggilan-panggilan nama berbanding negara barat. Itulah maksudnya jati diri. Kita ada identiti kita sendiri dan budaya kita sendiri dan kita tidak boleh terpengaruh dengan budaya asing. Jawapan yang sesuai yang boleh Kaijun beri ialah, jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, kita akan mudah terpengaruh kepada budaya asing yang tidak baik dan kurang cocok dengan budaya kita. Sekarang, mari kita lihat pula pandangan Sofia yang diberikan berdasarkan soalan Cikgu Zakwan tadi. Kata Sofia, pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana, kenapa? Jati diri perlu disemai daripada kecil. Kamu boleh bagi pandangan kenapa jati diri perlu disemai sejak kecil. Cikgu juga akan bagi pandangan cikgu. Pada pandangan cikgu, jati diri perlu disemai dari kecil kerana mereka dapat mengamalkan disiplin diri yang terpuji, memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Jadi, kita ni
kecil, besar, tua, muda, semuanya perlu sayangkan negara. Kerana di sinilah kita lahir, di sinilah kita hidup dan insya-Allah di sinilah kita akan mati. Jadi kita perlu sayangkan negara kita. Jadi pada pandangan cikgu, jawapan yang sesuai ialah, pada pandangan saya pula, ni kata Sofia ya, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana mereka dapat mengamalkan disiplin diri yang terpuji, memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Sekarang, mari kita lihat pula apa pandangan teenage. Kata teenage, menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah, teenage pula nak beri pandangan tentang program yang sesuai untuk membentuk jati diri. Selain daripada program yang disediakan di sekolah mereka, apakah program yang boleh digunakan ataupun dibuat bagi membentuk jati diri? Jawapan yang sesuai yang saya rasa ialah Kem Bina Insan dan Kem Motivasi. Jadi, jawapan teenage ialah, menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah Kem Bina Insan dan Kem Motivasi. Melalui kedua-dua kem ini dapat meningkatkan jati diri murid-murid dari peringkat sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Setelah kita mendengar, mentafsir dan memberikan respon, kamu perlu membuat tugasan. Tugasan kamu ialah, kamu perlu tulis perbualan Cikgu Zakwan dan murid-muridnya dalam format dialog yang betul di dalam buku latihan kamu. Saya ulang, kamu perlu tulis perbualan Cikgu Zakwan dan murid-muridnya dalam bentuk format dialog yang betul di dalam buku latihan kamu. Cikgu rasa cukup setakat ini dulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.